Baik, bertemu kembali dalam Persona SY, Serasi di Hati. Terima kasih kerana masih setia bersama kami untuk kita bercakap berkenaan dengan jom suntik vaksin, lindung diri, lindung semua. Itulah pegangan yang kita pegang, Zahira. Kita jaga kita. Betul. Tadi kita bersama dengan Nur Syazana Abdul Rahman di Persada Johor sana, jauh di selatan. Kita nak bersama lagi dengan satu lagi ikon ataupun selebriti yang sangat berpengaruh. Saya anggap ini sebagai ayah kepada kita lah dalam bidang pengacaraan, Zahira. Ya, betul. Untuk dalam bidang pengacaraan. Jadi, untuk kami hari ini sangat berbesar hati kerana Datuk Aznil Haji Nawawi sudi bersama dengan kami untuk menceritakan pengalaman beliau sendiri berkenaan dengan suntikan vaksin. Beliau sudah pun mendapatkan suntikan vaksin, kan Hafiz? Betul. Baik, Pak Nel. Saya boleh panggil Pak Nel. Pak Nel, apa khabar? Silakan. Alhamdulillah. Ada anak-anak Pak Nel dekat studio buat kerja ni. Memang Pak Nel sangat banggalah anak-anak muda nak jadi pengacara ni. Terima kasih Pak Nel. Baik Pak Nel, kita nak bercakap berkenaan dengan vaksin inilah. Saya tengok Pak Nel pun kerap berkongsikan kebaikan vaksin. Dan Pak Nel juga baru sahaja mengambil suntikan vaksin AstraZeneca, betul? Ya, betul. Okey, mungkin macam mana ceritanya keberanian dan juga kesungguhan Pak Nel sebagai selebriti yang cukup berpengaruh ambil vaksin dan untuk buktikan bahawa ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita lakukan. Pak Nel. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya Pak Nel adalah antara yang hampir masuk golongan emas ni lah ya. Yang hampir masuk golongan emas. Pak Nel dah 59 tahun dan akan menjadi 60 tahun. Jadi bagi Pak Nel untuk vaksin ini, seharusnya kita sebagai orang-orang tua ataupun kita orang yang dah ada pengalaman vaksin, kita tak seharusnya panik dan kita tak seharusnya takut. Sebab sebelum-sebelum ni, kita pernah melalui zaman-zaman dulu kita ambil BCG, ada kita ambil polio, dan kita punya pengalaman sebenarnya telah siap sediakan kita sebagai orang tua. Kita dah ada zaman kita ambil injection untuk malaria dan macam-macam dulu. Jadi benda ni berulang kembali. Seperti juga dulu macam pandemik juga satu ketika dahulu kita terpaksa ambil BCG semua dan diwajibkan pula tu ya. Lahir-lahir keluar terus dah diberikan BCG. Mak bapak terus cakap, oh tak ada, saya tak nak ambil injection ini, suntikan ni tak ada. Ibu bapa mau pastikan dekat belakang surat beranak kita tu tersenarai semua ikut aturan suntikan-suntikan yang harus dan wajib diambil oleh anak-anak. Jadi kita dah melalui dah benda tu. Seharusnya kita orang tua ni bersedia dan faham kenapa kerajaan dan dunia mewajibkan mengambil suntikan, terutama seperti suntikan untuk COVID-19 ini. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah ini adalah pandemik, ini adalah satu serangan penyakit bukan untuk negara kita saja, satu dunia. Jadi pengalaman itu sebenarnya yang Pak Nel agak terbuka minda untuk tidak teragak-agak dan menantikan nama Pak Nel dipanggil untuk AstraZeneca, walaupun nama Pak Nel adalah nama waiting list sebenarnya, senarai menunggu. Tetapi pada hari Pak Nel kata Pak Nel nak ambil vaksin walaupun menunggu, ada agaknya golongan-golongan yang menarik diri atau tak dapat ada. Jadi itulah dia rezeki Pak Nel. Saya tengok Pak Nel ambil suntikan di PPV WTC, betul? Ya, benar. Ini kalau Pak Nel datang WTC ni, saya tak tahulah apa jadi ni. Macam mana cerita kat PPV hari tu waktu ambil suntikan ni? Okey, alhamdulillah ya, kita dapat lihat ya, negara kita walaupun pertama kali kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, tetapi nampak gayanya sangat bersedia dan sangat teratur. Mereka telah pun memperuntukkan jaluran untuk orang-orang tua, jaluran untuk ada stesen 1, stesen 2, stesen 3 kan. Dan ada banyak tempat untuk kita bertanya. Datang-datang saja Pak Nel dah nampak dah meja pertanyaan. Pak Nel terus ke situ tanya tentang prosedur. Dia kata okey, yang ini Pak Nel beratur dan lepas itu isi borang. Dan isi borang ada pula nombor dipanggil. Nombor dipanggil kita masuk pula ke satu ruang. Lepas itu ibu bapa terutamanya ayah-ayah, abang-abang, uncle-uncle, aunty-aunty, tolong jangan takut kalau kita tak tahu kita tentang penyakit kita atau kita punya sejarah kesihatan. Bawalah sejarah kesihatan kita gitu. Kalau kita selalu pergi
pergi klinik kerajaan atau klinik ataupun hospital kan, kita ada sejarah kesihatan kita, bawalah sekali, tunjukkan kepada ada doktor-doktor dan pegawai-pegawai kesihatan yang menunggu untuk macam temu bual kita pula. Dia tanya Pak Nil ada pening apa-apa? Tak ada, Pak Nil dah makan. Sampai kita makan pun dia tanya. Sebab dia tak nak kalau kita ambil dengan perut kosong. Bayangkan kalau kita tak makan, mungkin dia bagi juga kot roti kan, ataupun minuman. Pak Nil, kalau tengok pada lepas Pak Nil ambil suntikan tu, macam tidak nampak kesan-kesan sampingan yang keterlaluan. Mungkin Pak Nil boleh kongsikan dengan mereka yang bakal mengambil vaksin nanti, mungkinkah ada kesan sampingan yang Pak Nil sendiri rasai daripada pengalaman Pak Nil? Okey, Pak Nil yang hampir 60 tahun ini, Pak Nil bandingkanlah ya dengan anak-anak muda yang lain. Pak Nil tengok ada di antara mereka yang demam, ada di antara mereka yang sakit kepala, ada di antara mereka yang sakit badan, ada di antara mereka yang terus melepek 2-3 hari ya, tak bangun. Jadi bagi Pak Nil, alhamdulillah Pak Nil tak ada rasa apa-apa pun sebenarnya. Sengal di tempat suntikan pun tak ada, demam pun tak ada. Sampaikan Pak Nil kata, betul ke aku disuntik tadi sebab tak ada rasa apa-apa pun. Jadi bila Pak Nil tanya kepada doktor, dia kata memang dia punya reaksi untuk kita bertindak terhadap suntikan itu berbeza-beza. Setiap orang berbeza-beza. Bukan ikut dosa pahala tau. Yang ini ikut kekuatan ikut kekuatan badan. Mungkin sebab Pak Nil rajin berpuasa, mungkin badan Pak Nil mungkin keadaannya lebih sihat dan Pak Nil tak ada sejarah sakit. Mungkin juga sebab Pak Nil rajin bersenam. Mungkin juga, tapi mungkin juga umur. Dan Pak Nil perhatikan kebanyakan daripada mereka yang berusia 59-60 tahun ke atas jarang mendapat kesakitan ataupun kesan sampingan. Ini bermakna antibodi kita berbeza-beza. Dan Pak Nil nak minta lah sangat-sangat mereka yang bijak pandai kononnya ni, janganlah pula keluarkan dakwah ataupun kenyataan-kenyataan bahawa suntikan ini kalau nampak ada reaksi pada orang muda, dia lebih hebat, dia lebih berjaya, suntikan tu lebih berjaya daripada orang tua. Ini ada keluar dakwah-dakwah sebegini. Jangan jadi pandai ya. Kadang-kadang doktor buat kajian pun ada salah. Kita tak tahu kan. Jadi kita serahkan kepercayaan kita sebab kita bukan negara pertama yang mendapat suntikan. Kita adalah negara yang mempunyai contoh terawal seperti di Europe, seperti di US. Kita nampak ya. Jadi apa kemenjadian mereka di sana tu akan menyebabkan kita mendapat panduan untuk ambil atau tidak. Jadi lihat daripada apa yang berlaku di sana, kita sangat beruntung sebab kita bukan negara pertama. Kita dah ada pendahulu. Pendahulu maknanya kita lebih yakin. Seharusnya kita lebih yakin. Mungkin juga Pak Nil ni Profesor Klon kot. Hebat lah tu. Baik Pak Nil, tadi Pak Nil kata berkenaan dengan dakwah sebab Pak Nil sebagai antara orang kata bapa dalam industri tanah air ni, sebab kita lihat ada juga kalangan artis ataupun influencer ni yang tak nak ambil vaksin, dah lah tak nak ambil, dia pergi hasut juga follower mereka. Jadi mungkin Pak Nil, ketegasan Pak Nil dalam hal ni macam mana? Okey, pada mereka yang tak mahu ambil atau tak percaya kepada vaksin, simpan pada diri sendirilah ya. Sebab Pak Nil nak bagi tahu bahawa kita dah nampak contoh, jangan jadi orang yang duduk dalam katak bawah tempurung. Orang tua dah jarang guna dah bidalan-bidalan peribahasa ni semua, biar Pak Nil lah guna walaupun ya. Pak Nil ini usianya dah aktif. Sepatutnya tak aktif di social media, tapi Pak Nil aktif ya. Jadi jangan jadi katak bawah tempurung. Kita tengoklah ya di negara-negara di barat, ada yang dah boleh keluar dah tanpa pelitup muka. Kita nak yang macam tu kan. Jadi kita jangan huru-hara atau kita momok-momokkan masyarakat kita. Dan masyarakat kita terutamanya anak-anak
terus-terusan hantar kepada ibu sumber informasi yang betul. Nak masuk dalam WhatsApp group ke apa, bagi informasi yang betul. Jangan terus nampak terus sebarkan maklumat. Kita kena kaji. Awak adalah orang yang mempunyai akses kepada telefon pintar. Jangan telefon itu lebih pintar daripada awak. Okey, awak tolong kajilah sumbernya macam mana. Kita tengok macam mana di UK mereka dah bebas dah keluar, dan ada di mana di Belgium kan, di Paris mereka dah buat konsert walaupun ada yang terpaksa memakai pelitup muka. Ingatkan sajalah ibu bapa kita, mak, ayah, tak nak ke kita berjemaah lagi di masjid, di surau? Tak mahu ke kita dipanggil untuk jemputan haji yang akan datang, kan? Jadi benda ini semua adalah tuntutan juga untuk kita dibenarkan untuk satu hari mengerjakan aktiviti kita seperti dahulu. Jadi kalau ada golongan itu sebabnya dikatakan bahawa untuk kita dapatkan immunity berkelompok ini kena ada 80%. Sebab apa? Fahamlah wahai ibu bapa, ayah, mak, kakak, 20% itu adalah mereka ini. Ya, 80% itu adalah orang yang kita seru untuk dapatkan. Kita mahukan target. Ya, kita punya pencapaian kena 80%. Sebab 20% inilah orang yang degil, orang yang anti vaksin, orang yang tak boleh terima vaksin sebab sakit, kanak-kanak belum lagi disuntik, dan juga ada di kalangan mereka yang mempunyai penyakit berbahaya kronik. Jadi kita lindunglah. Pak Ni dah cakap banyak kali dah. Pak Ni jari dia dah tunjuk banyak kali dah. Ini dia ya. Kalau kita ada 5 jari kita, yang ini ambil suntikan, yang ambil suntikan, yang ambil suntikan, yang ambil suntikan, 20%, 20%, 20%, 20%, maknanya dah 40%, 80% dah kita dapat. Yang 20% ini yang kita nak lindung. Inilah kerja kita. Kita nak lindung yang 20% ini. Jelas, Pak Nil. Jelas. Hanya menggunakan jari, semua orang boleh. Semua boleh faham sebenarnya. Balik ni saya kena cakap dengan mak saya macam ni lah kot. Bunyi orang tua membebel kan jadinya akhirnya. Tapi saya tak nampak pun Pak Nil macam orang tua, Pak Nil. Okey, Pak Nil, bercakap macam ni, kalau selain pada vaksin lah, dalam tempoh PKP ni kan kena duduk rumah. Saya nampak ada mainan bayi kat belakang. Itu siapa punya ni? Cucu, saya dah rindu cucu saya tahu. Tolonglah kembalikan kemeriahan keluarga ini. Kalau Pak Nil yang cucu duduk dekat Kuala Lumpur, yang duduk dekat Bangi pun tak dapat nak jumpa. Korang bayangkanlah ibu-ibu yang dekat Johor yang anak dekat KL, ibu-ibu dekat Terengganu anak dekat KL. Bayangkan yang itu. Pak Nil ni kesianlah cucu-cucu Pak Nil baru lahir tak sampai setahun hidup dalam rumah sahaja. Yang dia nampak adalah itulah mak, ayah dan bilik dia, itu sahaja. Adakah itu yang kita nak? Cucu dapat tengok atuk dekat TV tu. Pak Nil, ada juga kan sesetengah cucu dapat tengok atuk dekat TV, insya-Allah. Yelah, tak sama. Masalahnya atuk tak dapat tengok cucu kat TV. Betul juga tu Pak Nil. Betul Pak Nil. Pak Nil, ada setengah-setengah orang ni kan yang memang memilih, dia pilih dia nak ambil vaksin tapi dia pilih tak nak AstraZeneca contohnya, ataupun ada yang tak nak Pfizer, ada yang tak nak Sinovac dan macam-macam jenis vaksin lagi. Semua nak tunggu vaksin yang mereka nak je. Jadi apa yang sebenarnya Pak Nil boleh tegaskan kepada mereka juga bahawa jangan memilih vaksin ni sendiri? Okey. Gini, kita belum lagi diberikan hak untuk memilih. Mungkin satu hari nanti kita ada hak untuk memilih tetapi berbayar. Bayarlah mana yang awak nak. Kalau saya nak ini bayar harganya ini, saya nak ini harganya ini. Tapi belum lagi diberikan kebenaran untuk membeli dan belum lagi diberikan kebenaran untuk memilih. Sementara ini ikutlah sahaja. Pemerintah, subhanallah, DG Tan Sri kita, DG Kesihatan kita tu orang yang terbaik di dunia. Dia mendapat pengiktirafan di dunia. Pun tak percaya ke? Kau nak percaya siapa lagi? Kalau dia kata jangan ambil vaksin ini, jadi jangan ambil.
dia tak keluarkan apa-apa kenyataan pun mengatakan jangan ambil. Malah dia kata semuanya mempunyai kehebatan dan kebaikan tersendiri. Jadi kita yang tak pandai ini, yang tak sehebat pemikiran kedoktoran dan juga penyelidikan perubatan kita setaraf dengan Tan Sri, tak payahlah kita pandai-pandai nak buat kerja orang, serahkan kepada mereka yang bijak pandai itu. Kan? Jadi kita ikut sahaja dan kita jangan memilih sebab ini akan menjadikan lebih banyak alasan untuk kita lambat mendapat imuniti kelompok. Baik, terima kasih Nampak Dato'. ulang lagi pasal jari. Jari tu. Okey, Saya jari. ingat sampai Saya bila akan jari ingat. tu. 20, 20, 20, 20 dan 80 dekat sini kan? Ya. Yang 20 lagi kita nak tutup dan nak lindung dia orang kan? Nak lindung dia. Ya, baik, terima kasih Dato' Aznil Haji Nawawi aka Pak Nil. Saya cukup bangga Jaga dapat diri, interview Pak Pak Nil Nil. suka nampak gayanya dekat dalam studio pun pakai mask. Alhamdulillah. Sampai bila Pak Nil tak pernah melalui pun menjadi pengacara pakai pelitup muka. Sampai bila wajah cantik, wajah handsome macam awak ni akan ditutup? Dan TV adalah untuk kita menonton wajah orang. Sampai bila? Fikir-fikirkanlah, wahai mereka yang menonton, anda ingin juga menonton wajah-wajah mereka yang indah, yang ceria di kaca TV. Takkanlah mereka terus-terusan akan menutup wajah. Kita ambillah tanggungjawab sama-sama supaya kita bebaskan diri kita daripada pandemik ini dan sekaligus kita bebaskan negara dan dunia, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak banyak. Nil atas perkongsian. Itu dah orang lama kalau bercakap memang lah Ya, Baik, betul. insya-Allah kita akan berjumpa nanti secara fizikal dan juga kepada anda jangan ke mana-mana. Kita orang tak boleh buka emas juga tapi anda kena boleh berehat di rumah. Tapi kita bereaksi ketika Zaira kembali selepas ini dalam Personal SY. Serasi di hati.